Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru bidang seni anda. Apa khabar anak-anak tahun 5? Cikgu doakan semua ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, video kali ini kita nak buat apa? Kita nak belajar pada unit yang ke-8 bingkai gambarku dengan teknik titisan menggunakan lilin. Ni dekat tangan cikgu ada lilin cara dia macam mana? Mudah je anak-anak. Okey, kat depan ni ada sumbu kan. Sumbu lilin ni dah pendek dah. Tak apalah. Okey, ada satu lilin lagi. Sumbu yang lebih panjang macam ni, kita bakarlah pada sumbu tu. Mudah je. Kita ambil lighter lah, cikgu ada lighter kan. Tak kisahlah lighter apa pun. Kalau tak ada lighter mungkin kita boleh guna mancis kan. Okey, contohnya macam ni mudah je, kita bakar dulu. Dah menyala kan. Macam ni lah rupanya. Okey, nampak Kita tunjuk sikit. Okey, nampak tu ada api tu kan. Okey, cara dia macam mana? Kita angkat sikit lilin ni, kita buat macam tu. Kemudian kita titis kat atas kertas, nampak? Nampak kesan titisan tu. Kita titis sajalah atas kertas. Okey, contoh kita ambil kertas macam ni. Okey, nampak? Macam tu. Okey, ni dia. Itu dia efek yang kita nak buat. Okey, kita titis atas kertas. Lepas kita titis ni, kita sapu dengan warna. Okey anak-anak, jom kita dengar dulu nota dan penerangan daripada Cikgu Syukri untuk video yang pertama ni. Apa lagi? Jom kita. Okey anak-anak tahun 5, kita pergi pada muka surat 66 Kita tengok di bawah ni muka surat 66. Okey, unit yang ke-8. Bingkai gambarku. Okey, kita tengok apakah yang dimasukkan dengan titisan. Okey, tengok di sini ada nota ni. Titisan dihasilkan dengan menggunakan lilin, krayon dan oil pastel yang dititiskan secara bebas untuk mendapatkan kesan titisan yang pelbagai. Warna gelap digunakan sebagai warna akhir untuk menimbulkan kesan titisan lilin. Titisan akan dikikis untuk menimbulkan warna. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu tunjukkan dulu. Okey, yang pertama tu lilin. Lilin yang tadilah yang awal-awal cikgu tunjukkan. Ni lilin. Okey, kemudian kita ada oil pastel. Ini oil pastel yang biasa anak-anak guna tu kan. Kemudian krayon. Dia lebih kurang je macam oil pastel. Cuma ini dia lebih licin kan, dia lebih bersih. Okey, ni krayon, ada pelbagai warna. Okey, kemudian kita gunakan pembaris untuk kita mengikis warna yang kita dah titis menggunakan lilin tadi. Pembaris biasa ni, yang nipis ni pun boleh. Okey, kita terus pada informasi bahagian bawah tu. Okey, titisan lilin akan menutup permukaan kertas dan akan menghalang warna yang disapu ke atasnya. Cara ini sama seperti teknik resist yang menggunakan lilin untuk menutup bahagian tertentu pada permukaan kertas. Okey, cikgu rasa anak-anak mungkin pernah buat kan. Masa tahun 1 pun pernah buat. Okey, tahun 2, tahun 3 pun kita dah biasa buat resist biasa kita nak buat menggambar corak batik dan sebagainya. Kita gunakan resist. Okey, kita sapukan krayon ataupun oil pastel, kita buat garisan, kemudian kita sapu dengan warna cat air kan. Mudah saja. Okey anak-anak, contoh karya yang saya nak tunjuk tadi beginilah. Okey, kalau kita tengok daripada nota yang pertama ni. Okey, kalau kita tengok di sini, ni adalah contoh teknik titisan yang cikgu buat. Simple je. Okey, ini kesan lilin yang kita titis atas kertas lukisan. Okey, yang ni lilin kita titis atas warna yang pertama, warna hijau kat belakang tu. Ini warna kuning. Okey, kemudian kita sapu dengan warna gelap. Ni warna gelap. Okey, kita guna warna hitam. Mudah je. Okey, nanti cikgu perincikan lagi sekali. Okey, kita pergi kepada gambar yang di tengah-tengah ni. Guru bersama dengan murid-murid. Apakah yang mereka bualkan? Okey, di sini guru menerangkan interpretasi yang terkandung dalam karya seni titisan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, warna biru dan hijau merupakan kumpulan warna sejuk. Ada satu warna lagi iaitu warna ungu. Kemudian anak-anak mungkin terkeliru kan bila kita tengok kotak ni warna kuning. Tapi yang diceritakan dalam tu adalah warna biru dan warna hijau. Okey, kemudian kalau warna panas, warna merah, kuning dan juga jingga. Ni warna sejuk. Okey, kemudian kita tengok satu lagi bahasa seni visual, kepelbagaian. Warna memberikan kesan yang menarik pada hasil karya. Okey, kepelbagaian ni ialah dalam prinsip rekaan bersama dengan harmoni. Okey, harmoni rupa terhasil daripada titisan yang mempunyai saiz dan warna yang hampir sama. Warna yang seakan-akan itu ialah harmoni. Okey, kepelbagaian warna ni maksudnya macam-macam warna. Okey, dia campur. Dalam roda warna kan ada banyak warna. Jadi pelbagai warna digunakan. Okey, merah, biru, kuning, hijau, ungu,
hitam, putih dan sebagainya lah. Itu masuk ke pelbagaian dia, macam-macam warna. Okey, tapi kat sini fokusnya kita mungkin boleh warna panas dan juga warna sejuk. Okey, dan satu lagi, ini dia unsur seni jalinan. Okey, kita tengok sikit nota ni. Jalinan tampak pada hasil kerja titisan terhasil daripada kewujudan kesan titisan pelbagai warna. Okey, kita tengok karya ni kan. Dia sapu dengan pelbagai warna cat air, kemudian dia tutup dengan lilin, kemudian disapu pula dengan warna gelap di atasnya. Okey, ini yang kita akan buat nanti. Okey, kita pergi kepada galeri titisan. Mari lihat contoh-contoh hasil karya titisan. Okey, yang pertama ni, okey, anda tengok karya ini dihasilkan dengan menggunakan lilin dan media basah. Apa tu media basah? Media basah ialah warna cat air. Ini contoh warna cat air dalam tiup macam ni. Okey, dia berbeza dengan cat poster kan. Cat poster biasanya dalam botol macam ni. Okey, bila sebut media basah maksudnya dia basah lah. Okey, cat air ataupun cat poster ataupun cat akrilik, cat minyak, tu semua media basah. Bahagian latar disapukan satu warna sahaja dan dititiskan lilin serta disapukan warna gelap. Okey, kalau tengok pada gambar ni, okey, untuk lebih pemahaman, kertas lukisan tu disapukan dengan warna kuning. Selepas disapukan warna kuning, dia titis dengan lilin di atasnya. Kemudian kikis. Mudah je. Alright. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Dia lebih kurang yang pertama tadi juga. Cuma yang ni dia buat berwarna-warni. Ada biru, ada kuning, ada merah. Kalau tadi warna kuning saja. Yang ni dia 3 warna. Yang kedua, karya ini dihasilkan dengan menggunakan lilin dan media basah. Itulah teknik yang sama. Bahagian latar disapukan pelbagai warna terlebih dahulu dan dititiskan lilin serta disapukan dengan warna gelap. Okey, langkah 1, sapu warna dulu, campur-campur warna. Okey, langkah 2, letak lilin, titiskan. Kemudian langkah 3, sapu warna gelap. Okey, yang ketiga ni. Yang ketiga ni, kalau kita tengok teknik ni, teknik titisan ni dia lain macam sikit, dia berbeza daripada yang pertama tadi. Okey, karya ini dihasilkan dengan beberapa lapisan menggunakan media basah. Setiap lapisan warna yang dibuat akan dititiskan dengan lilin. Okey, contoh cikgu tunjuk yang ni lah karya yang awal tadi. Okey, kalau kita tengok kat sini ada perbezaan. Okey, yang ni karya ni dia tak ada warna. Okey, kertas lukisan biasa terus dititiskan dengan lilin. Maksudnya kalau kita gosok lilin pun, kalau kita gores lilin ni, dia akan jadi warna putih. Sama macam kertas lukisan. Kalau kita gosok yang ni, dia akan menghasilkan warna putih di bahagian bawah tu. Kalau kita gosok, nampak kita buang ni, dia akan jadi warna putih kat bawah. Okey, berbeza yang sebelah sini. Okey, yang ni lain. Yang ni maksudnya kita dah sapu warna, kemudian kita titis lilin. Kalau kita gosok, dia akan ada warna hijau juga kat bawah tu. Okey, ataupun macam ni lah. Nampak ini kan. Yang mana? Yang ni. Okey. Sebab kita dah sapu warna gelap, bila kita kikis dengan warna hitam tu, dia akan meninggalkan warna hijau di bahagian bawah. Okey, nampak? Ini maksudnya. Okey, kita boleh buat teknik ni berulang-ulang kali. Sebelum kita sapu dengan warna gelap. Okey, kita pergi pada yang keempat ni. Okey, karya ini dihasilkan dengan menggunakan lilin dan media kering. Media kering. Tadi media basah. Okey, media kering ni macam mana? Contohnya ni. Kita ada pensel warna. Ini dia media kering. Okey, pensel warna. Bahagian latar diwarnakan dengan pensel warna dan dititiskan lilin. Pen penanda yang berwarna gelap dilorikkan untuk menimbulkan kesan titisan. Okey, kalau tadi kita guna warna gelap, media basah, yang ni kita guna pen penanda. Okey, cikgu rasa anak-anak tahu pen penanda tu marker pen lah. Alright, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, kat sini dia kata troka media titisan. Okey, media. Cikgu dah tunjukkan beberapa media pada anak-anak tadi. Cikgu rasa anak-anak jelas Dia kata, mari troka media yang boleh menghasilkan titisan. Okey, yang pertama ni lilin. Ni hasil dia. Menghasilkan titisan lut sinar atau berwarna putih. Okey, samalah seperti dalam contoh cikgu tunjuk tadi. Yang ni kan. Yang kedua ni lilin pelbagai warna. Yang ni biasanya anak-anak guna untuk apa ni? Menyambut hari jadi tu kan. Dia ada bagi lilin, macam-macam lilin. Okey, menghasilkan titisan pelbagai warna. Yang ni lilin batik. Lilin batik ni mana nak dapat? Mungkin susah sikit kat sini kita nak cari. Kita kena pergi kedai-kedai alat tulis. Biasanya orang buat lilin ni untuk mencanting batik tu kan. Menghasilkan titisan berwarna kuning keemasan. Memang cantik lah. Okey, kemudian yang ni krayon. Krayon yang cikgu tunjuk tadi. Okey, yang biasa ni lah krayon kan.
Dia kata menghasilkan titisan pelbagai warna, bahan mudah cair. Bila kita bakar tu memang dia cair lah. Okey, kalau kita tak nak bakar pun sebenarnya kita boleh gores saja pada kertas lukisan. Pun boleh, tak ada masalah. Yang ni menghasilkan titisan pelbagai warna, bahan mudah cair. Sama juga. Kita boleh gosok terus atas kertas lukisan, kemudian kita titiskan lilin di atasnya. Oil pastel yang biasa tu lah. Ini dia kan. Okey. Kemudian ada pesanan situ, awas berhati-hati semasa mencairkan bahan titisan. Okey, maksudnya bila kita gunakan api ni bahan yang mudah terbakar kan. Okey, jadi kita kena berhati-hatilah untuk anak-anak di rumah kalau nak buat projek ni, pastikan di bawah pengawasan orang yang dewasa. Elakkan daripada orang kata apa? Bahaya. Kena beringat selalu. Okey, ini antara bahan-bahan yang kita nak gunakan. Okey, cat air. Okey, hasilnya begini. Okey, bila kita sapu cat air, dia akan ada macam kembang-kembang sikit kan. Menghasilkan kesan lut sinar. Kemudian cat poster menghasilkan kesan legap. Dia lebih tebal Kemudian oil pastel bila kita gosok menghasilkan kesan lembut dan legap. Okey, ini pensel warna menghasilkan kesan legap. Dan juga dakwah hitam menghasilkan warna hitam dan gelap. Maksudnya ini kita boleh gunakan sebagai lapisan yang terakhir. Okey, yang ni kita boleh jadikan dia sebagai lapisan kedua lah. Okey, kita boleh ulang-ulang. Okey, cikgu rasa anak-anak dah biasa guna media-media ni lah. Muka surat seterusnya. Okey, muka surat 69. Okey, kita tengok. Ini teknik dia. Proses dan teknik. Okey, eksplorasi jarak. Okey, titiskan lilin pada permukaan kertas pada kedudukan yang terendah dan tinggi. Maksudnya macam mana? Okey, ini lilin kita. Okey, dah terbakar dari ni kan. Okey, ini mungkin tinggi, ini rendah sikit dengan kertas. Begitulah. Okey, dia ada jarak dia kan. Okey, ini tinggi, ini rendah. Okey, jadi nampaklah kesan perbezaan titisan tu. Okey, kemudian eksplorasi susunan. Okey, susunan melentang, susunan pusaran. Pusaran ni dia membulat lah macam melingkar seperti ubat nyamuk kan. Gunakan kreativiti membuat susunan tertentu dengan titisan. Dan yang ketiga ni eksplorasi arah. Okey, cuba ubah kedudukan kertas condong pada suatu arah atau pelbagai arah semasa menitiskan lilin. Okey, macam mana tu? Condong. Okey, ini kertas lukisan kita kan. Contohnya begini kan. Okey, lilin kat atas, kertas kat bawah. Okey. Bila kita nak titis tu, kita mungkin boleh sengitkan sikit, condong begitu. Contohlah. Alright, okay, kita terus kepada muka surat 70. Okey. Yang ni kita nak buat projek. Okey. Dan projek ni akan cikgu tunjukkan pada video yang kedua nanti penghasilan karya. Okey, dia kata bingkai 2 gambar. Mari hasilkan bingkai gambar yang unik untuk meletakkan dan menukarkan gambar dengan mudah menggunakan hasil karya titisan. Okey, ini perkembangan idea. Okey, daripada mana kita nak dapat idea ni? Contoh hal benda. Okey, membingkai gambar yang mempunyai rekaan yang unik. Contoh cikgu ada satu kat sini contoh yang macam ni. Okey, nampak kot. Okey, ini dia. Ni dua muka. Sebelah ni boleh guna, sebelah ni pun boleh guna. Letak je atas meja macam tu. Nampak? Okey, nak guna depan boleh, guna belakang pun boleh. Ini 2 muka. Ini cadangan. Okey, dan satu lagi kita ada yang macam ni. Okey. Ni satu muka. Nampak ni gambar cikgu ni dengan mak ayah cikgu. Masa convocation dululah. Dah lama dah. Dah berbelas tahun dulu. Okey. Ini satu muka. Macam ni. Nampak. Alright. Jadi kita boleh ambil idea tu lah. Okey. Kemudian yang ni yang seperti kertas tu, kita letak atas meja tu kan. Jadi kita nak guna yang mana? Kita tengok lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Kita pilih lakaran yang ketiga. Okey, sebenarnya tak kisah nak ambil yang 2 boleh, 1 pun boleh. Ini cuma cadangan. Okey, dia kata penentuan bahan, pilih jenis media yang sesuai untuk menghasilkan bingkai gambar yang kemas dan menarik. Okey, ini dia. Nampak? Okey. Ada titisan lilit, ada kertas tebal, ada cat poster dan juga sampul duit. Sampul duit. Biasalah dapat duit raya tu kan. Kita boleh potong sikit. Kalau tak nak guna sampul duit, sebenarnya guna kertas warna pun boleh. Tak ada masalah. Senang je. Penghasilan karya yang pertama, nombor 1, dia kata sapukan warna pertama pada kertas tebal. Okey, kertas lukisan biasalah. Okey. Cikgu ada contoh kertas lukisan. Ni contoh. Okey. Kertas ini yang saiz A4 kita mungkin boleh buat saiz A3. Terpulang pada anak-anak.
Okey, kalau nak rasa bingkai gambar tu besar, kita buat saiz besar. Kalau nak kecil, kita buat kecil. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Okey, langkah 1 sapu warna. Langkah yang kedua dia kata titiskan lilin pada kertas tebal yang telah diwarnakan. Okey, kita bakar lilin ni, kita titis. Seperti yang cikgu tunjuk di awal tadi. Okey, berhati-hati semasa mencairkan lilin, pakai apron. Tahu semasa menjalankan aktiviti. Jalankan aktiviti di kawasan lapang atau di luar bilik darjah. Tapi sebenarnya bila kita nak panaskan lilin ni, kita kena tengok angin. Kalau angin tu kuat, lilin kita susah untuk menyala lah. Dia akan terpadam, kena tengok angin. Jadi kita kena cari kawasan yang lapang, okey, dan kurang berangin. Baru kita boleh buat teknik titisan ni. Okey, langkah yang ketiga. Okey, langkah ketiga dia kata warnakan kertas tebal dengan warna yang kedua. Okey, tadi yang warna kuning, kemudian letak lilin, masuk pula warna hijau. Okey, contoh sama je macam cikgu ni, cikgu recycle je lagi. Okey, macam ni kan. Okey, ni nampak ni. Bawah ni hijau. Maksudnya kita dah warnakan hijau tadi, yang ni bawahnya kuning. Okey, kemudian kita sapu warna gelap. Ataupun langkah 1 kita ambil yang ni dulu, warnakan hijau. Langkah 2 titis lilin, langkah 3 sapu warna gelap. Mudah. Okey, langkah keempat dia kata titiskan lilin ke atas hasil lapisan warna kedua. Okey. Faham Kuning yang pertama, lilin yang kedua, kemudian hijau, kemudian titis lilin sekali lagi. Okey. Ulang langkah 3 dan 4 untuk warna ketiga. Maksudnya kalau kita nak tambah warna lain lah, warna biru ke warna merah dan sebagainya. Kemudian langkah yang keenam dia kata warnakan keseluruhan kertas tebal dengan warna hitam atau warna gelap. Kita tengok kesan jalinan sentuh wujud pada permukaan kertas tebal. Brus macam mana nak guna? Cikgu lebih selesa kalau kita guna brus yang begini. Okey, kalau anak-anak ada boleh guna yang ni. Kalau tak ada yang tu, boleh guna yang macam ni. Okey, kalau tak ada juga, pakai yang ni pun boleh. Yang biasa ni kan. Kalau tak ada yang rata ni, yang bulat macam ni pun boleh. Okey, ataupun brus Cina macam ni kan. Ni dah kembang dah ni. Okey, yang ni pun boleh, tak ada masalah. Ini cadangan daripada cikgu je. Mana yang mudah Okay, macam cikgu ada banyak kan berlukisan. Jadi cikgu boleh pilih je mana-mana yang cikgu nak. Okey, untuk anak-anak di rumah kalau ada boleh guna yang ni. Dia nipis je. Cantik ni. Pada muka surat seterusnya. Okey, langkah yang ke-7 dia kata kikis lilin dengan hujung pembaris. Ni lah tadi cikgu dah tunjukkan ni, ulang balik. Okey, ni hujung pembaris. Tekan dia macam tu kan. Goreskan. Kikis lilin perlahan-lahan supaya hasil karya tidak rosak. Pastikan permukaan karya sentiasa dibersihkan semasa proses mengikis lilin. Ni kesan jalinan tampak yang terhasil setelah kesan lilin dikikis. Ni hasilnya. Hasil ni kita nak buat apa? Kita kena gunting. Macam mana nak gunting? Potong hasil karya titisan kepada dua bahagian yang sama besar. Gunakan satu bahagian sahaja. Yang ke-9 dia kata bahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, ini bahagian badan. Bahagian tapak. Tapak ni kita nak letak atas meja kan. Kemudian bahagian badan. Maksudnya ada dua, depan belakang. Kemudian kita cantumkan pada bahagian atas ni. Kita nak letak guna apa? Kita boleh guna gam ataupun kita double sided tape ataupun pita pelekat dua muka depan belakang pun boleh. Kalau tak ada ni pakai gam biasa lah. Lebih senang. Langkah yang ke-10. Lipat bahagian yang telah ditandakan. Okey, kemudian tampal pita pelekat dua muka pada bahagian cantuman. Kita tengok yang ke-12. Dia kata cantumkan bahagian yang telah dilekatkan pita pelekat dua muka. Kemudian kita nak buat apa tu? Hasil cantuman bahagian bingkai. Nampak dah jadi seperti dalam lakaran yang ketiga tadi. Langkah 13. Hasilkan pemegang gambar dengan bahagian bucu sampul duit. Gunakan pita pelekat dua muka untuk melekatkan bahagian ini ke bingkai gambar. Macam mana? Macam di bawah ni lah. Ada tip kat situ. Dia kata tampal bucu sampul duit yang telah dipotong bersama-sama dengan gambar pada bingkai untuk menentukan kedudukan pemegang gambar yang betul dan tepat. Okey, yang ni anak-anak kalau tak ada sampul duit raya macam ni, gunakan kertas warna yang biasa pun boleh. Tak ada masalah. Jangan pening-pening kepala Okey, langkah 14. Kemasan karya. Hasilkan bunga daripada lebihan hasil karya titisan dan hiaskan pada bingkai gambar. Cantik bila dah siap kan. Okey, tahniah, bingkai gambar kamu berjaya disiapkan. Ni letak gambar. Okey, gambar tak kisah. Gambar siapa-siapa pun boleh. Kalau bagus gambar kamu kan. Itu yang terbaik. Selitkan gambar pada kedua-dua bahagian bingkai gambar ini. Satu gambar masa baby dan masa kamu umur 11 tahun. Contoh. Okey, ni depan, ni belakang. Nampak Depan dan belakang. Dua.
Okey, dia kata kat bawah tu, mari lakukan apresiasi pada karya kamu, nyatakan bahasa seni visual, teknik dan proses pada karya yang telah siap. Yang ni mudah je anak-anak. Bila sebut pasal apresiasi ni, kita kena tahulah bahasa seni visual yang kita guna. Contohnya warna, jalinan, kemudian kita ada kepelbagaian dan juga harmoni pada kita punya karya ni. Kita boleh juga nyatakan teknik dan proses. Teknik tadi apa? Teknik titisan. Proses ni bagaimana? Kita buat lapisan warna lapisan titisan warna, kita kikis, kemudian kita bentukkan kertas, kita potong, kita tampal. Itu adalah prosesnya hinggalah siap seperti dalam gambar yang ke-14 ni. Okey anak-anak, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada video yang kedua, penghasilan karya bingkai gambarku. Okey anak-anak, selamat belajar, selamat berkarya. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.